Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. So hari ini Izzat nak buat sikit perbahasan tentang episod special Ultraman Decker. Episod special ni sebenarnya merupakan sebuah episod recap, sebabnya episod 18 tak ditayangkan lagi. So episod 18 akan ditayangkan pada Sabtu minggu depan. Walaupun episod ni adalah episod recap, tapi episod ni tetap seronok untuk ditonton. Mesti kau nak tahu apa je yang best dalam episod kali ni kan? Jangan lupa stay tune, okay? Tajuk untuk episod recap hari ini adalah The Threat of Terrafacer. Macam yang kita tahu, Terrafacer telah pun jatuh di tangan seorang alien iaitu Agams. Dan perkara tersebut telah pun menjadi perbualan seluruh pasukan Guard Select dan juga pasukan TPU. Malahan juga Hota yang berkhidmat di bahagian Division Teknologi TPU pun telah pun disiasat oleh alien Metro Nigel. Yalah, sebabnya Taiji Murahoshi pun disiasat, takkanlah Hota yang bekerja di bahagian TPU ni tak disiasat, betul tak? Dan dia juga merupakan salah seorang orang yang paling dekat sekali dalam bekerja dengan Asakage dalam pembinaan DG001 ni. Jadi of course lah Hota ni akan disiasat. Tapi bagaimanapun Hota ni akhirnya berjayalah dibebaskan. Sebab daripada kata Hota tu tadi, alien Metro Nigel tu mengatakan bahawa Hota ni adalah seorang yang cukup membosankan untuk dijadikan pembantu ataupun untuk disyaki. Jadi sebabkan itu dia pun dibebaskanlah oleh alien Metro Nigel ni. Dan di episod kali ni pun kita boleh tahulah makna di sebalik projek DG001 tu. Daripada kata Maruru tu, perkataan D tu diambil daripada nama Ultraman Decker. Kalau huruf G tu dia ambil daripada perkataan genocide. Kalau dihubungkan kedua-duanya adalah sebagai Decker Genocide, ataupun dalam bahasa lainnya adalah sebagai salah satu rancangan untuk menghapuskan Ultraman Decker. Dan ada juga Zat baca dekat internet yang makna DG itu juga adalah maknanya Decker Goroshi Keikaku, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Plan to Kill Decker, ataupun dalam bahasa Melayunya pula adalah rancangan untuk menghapuskan Ultraman Decker. Dan dekat sini pun kita dapat tahulah yang sebenarnya Asakage ni dah lama merancang tentang rancangan dia untuk menghapuskan Ultraman Decker. Cuma Guard Select ini je yang lalai, dan disebabkan itu mereka semua jadi terkejut lah. Cukup mengejutkan jugalah. Nama kod dia pun dah menunjukkan bahawa dia tu memang berniat jahat untuk menghapuskan Ultraman Decker. Walaupun sejak beberapa episod lepas kita nampak dia ni memang sangat mencurigakan dia daripada raut wajah muka dia. Apatah lagi mengingat yang Terrafacer pun dia ambil daripada movie Ultraman Dyna. Jadi terbuktilah bahawa Asakage ni sebenarnya memang dah lama merancang perancangan dia untuk menghapuskan Ultraman Decker. Tapi Guard Select lalai dalam menyadari pergerakan sebenar Asakage itu. Dan di episod kali ini pun banyaklah membahas tentang semuanya berkaitan dengan robot ya. Disebabkan masalah utamanya adalah Terrafacer yang merupakan robot. Jadi of course lah pembahasan mereka ni akan lebih ke arah robot. Ada robot seperti Satan Delos, Nest DC, dan juga robot-robot daripada storage seperti Windom, Scavenger, dan masuk juga adalah Kingdom Storage Custom. Dan Hota ni sempatlah bertanyalah daripada mana dapatnya nama Storage Custom tu. Dan Maruru pun menerangkanlah yang bahawa nama Kingjo Storage Custom tu diambil daripada nama Kingjo. Dia telah pun diubah oleh pasukan Storage untuk dijadikan senjata mereka. Jadi sebab itulah nama dia adalah Kingjo Storage Custom. Satu lagi yang menarik dalam episod kali ini adalah ayat yang dikeluarkan oleh Hota ya, di mana Hota tu menerangkan yang robot tu tidak mempunyai kehendaknya sendiri dan tergantung kepada penggunanya. Benda tu betul lah, sebab kalau penggunanya adalah orang yang baik, maka robot tersebut akan digunakan atas tujuan yang baik. Tapi kalau robotnya dikawal oleh orang yang jahat, maka robot tu akan disalahgunakan oleh orang yang jahat untuk tujuan yang jahat juga. Ayat ini sebenarnya memang sangat dekat lah dengan dunia kita sekarang ni. Sebabnya kita selalu menganggap teknologi itu adalah satu benda yang buruk. Tapi sebenarnya bukanlah salah teknologi itu. Yang salah sebenarnya adalah para penggunanya. Kalau teknologi itu digunakan dengan betul, teknologi itu akan berguna. Tapi kalau teknologi itu disalahgunakan, teknologi itu akan menjadi teruk. Dan ayat ini pun sedikit sebanyak mengingatkan Izzat pada game Injustice yang kedua. Selepas Clark Kent dihantar ke dunia lain oleh Bruce Wayne ataupun Batman, Kara ni telah pun menerangkan bahawa simbol S milik Superman tu sepatutnya membawa maksud harapan. Tapi disebabkan Superman telah pun menjadi jahat, telah pun menyebabkan simbol tersebut dianggap satu benda yang menakutkan. Dan Batman menerangkan Kara ataupun Supergirl tadi dengan menyatakan huruf S tu bukanlah salah, tergantung kepada siapa pemakainya. Kalau pemakainya adalah orang yang baik, maka simbol tersebut akan dipandang sebagai harapan. Tapi kalau orang yang serang jahat yang memakainya, maka simbolnya akan dianggap sebagai satu benda yang menakutkan pada umat manusia. Dan pada Izzat memang menarik lah ayat tu ya. Satu lagi menarik juga dalam episod kali ini adalah bila Hota ni menyedari yang nama Deathfacer dan juga Terrafacer ni dekat-dekat sama. Dan pada ketika itu Maruru ni membuatlah spekulasi dia yang menyatakan bahawa Agams ni mungkin mencipta Terrafacer berdasarkan daripada informasi milik alien Monera.
Dan Alien Monera di movie Ultraman 3, Ultraman Dyna The Warrior of the Star of the Light dulu pun memang Alien Monera adalah dalang di sebalik penciptaan Tefesa tu. Sebenarnya telah pun merasuk seorang penyelidik untuk membangunkan projek milik Defesa. Seperti yang saya katakan di awalan tadi, di episod kali ini memang banyak menyinggung tentang penggunaan mecha di Ultra Series seperti Satan Delos dan juga robot-robot daripada storage seperti King Joe Storage Custom, Windom dan juga Scavenger. Malahan juga Terrafesa dan juga Defesa juga turut disinggung. Agas mencipta Terrafesa tu daripada informasi berkaitan dengan Alien Monera. Senang cakap, Agamsi mendapat inspirasi untuk menciptakan Terrafesa ni daripada Alien Monera. Entah macam mana dia tahu tu tak tahulah. Tapi daripada apa yang Deka Asumi ceritakan di episod ke-15, dan ada satu lagi Ultraman yang ikut menentang mereka, dan Ultraman tersebut tak lain tak bukan adalah Ultraman Dyna. Jadi mungkin pada ketika itu Agamsi mendapat pengetahuan tentang Alien Monera daripada Ultraman Dyna, dan dia kemudian pula mengembara ke dunia yang mana semua orang tak tahu pasal Defesa tu. Akhirnya dia pun menciptakanlah robot dia sendiri berdasarkan robot tersebut. Maka jadilah Terrafesa. Dan disebabkan perbahasan kali ini memang banyak tentang robot yang berasal daripada universe lain, pada ketika itu Ota ni tahulah yang akan ada Ultraman daripada universe lain juga selain daripada Ultraman Z. Misalnya Ultraman Reboot yang muncul di episod ke-14 Ultraman Trigger. Malahan juga dia pun turut menyinggung yang bahawa Mitsukuni Shizuma yang merupakan pengurusi bagi TPU juga datangnya daripada universe yang berbeza. Dan ya, sekali lagi itu semua adalah perbuatan Maruru. Dalam episod recap sebelum ni saya tak sengaja membocorkan identiti Kengo sebagai Ultraman Trigger. Dan saya ingatkan dia ni akan secara tak sengaja membocorkan identiti Asumi sebagai Ultraman Decker. Sebab dia dah tahu kan identiti Asumi sebagai Ultraman Decker, jadi Zab berspekulasinya dia akan tak sengaja membocorkan identiti Asumi di episod recap kali ini. Tapi ternyata Mitsukuni Shizuma pula yang bocorkan. Ya, rasanya dah itu rahsia tau. So Zab rasa itu sajalah video kita hari ini membahas tentang episod special Ultraman Decker. Tak ada apa-apa yang menarik sangat lah untuk dibahas dekat episod kali ini. Yang pentingnya kita ni adalah dapat tahu sikit tentang apa yang berlaku pada Hota tadi. Kita pun dapat tahu juga yang dia ni telah pun disiasat oleh alien Nigel ni tadi. Sebabkan episod ni adalah episod recap, tak ada terlalu banyak benda yang menarik sangat lah untuk disinggung. Dan disebabkan dalam episod ni pun ada menyebutkan tentang Ultraman Dyna dan juga Defesa. Jadi saya rasa macam akan ada kemungkinan yang Ultraman Dyna akan comeback. Sama ada dengan Shin Asuka ataupun tak, itu semua tergantung kepada produser dan juga pengarah siri Ultraman Decker ni. Tapi kalau tak muncul, jangan pula kau hentam tubuh raya dengan masa cerita Kesui. Dan bagi saya itu sajalah video kita hari ini ya. Kita jumpa lagi di next video, okay, dalam perbahasan kita mengenai episod ke-18 Ultraman Decker. Assalamualaikum dan bye.